Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 5 Muharram 1444. Ingat 1444 dah kita ni. Sudah lama 1444 dan bersamaan dengan 3 Ogos 2022. 3 Ogos 2022, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita tafsir yang tertangguh buat seketika. InsyaAllah kita akan teruskan pengajian kita dalam tafsir Suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suratu Muhammad, surah yang ke-47. Suratu Muhammad, surah yang ke berapa? Surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Juzuk yang ke-26, surah yang ke-27, juzuk yang surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Ayat yang kita akan bermula ayat 12. Bermula ayat 12, 13, 14 dan 15. 12, 13, 14 dan 15. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1116. Pimpinan Ar-Rahman Jawi, Rumi, cari hayat. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula bacaan ayat dulu. Kemudian kita pergi kepada terjemahannya dan huraiannya secara ringkas, serta mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله
كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Allahu Akbar. Jadi ayat ini menjadi satu pengajaran besar kepada kita, iaitulah Allah Ta'ala cerita kepada kita nikmat bagi orang yang beriman, azab bagi orang kafir, dan juga Allah menjelaskan kebinasaan orang-orang yang terdahulu untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa diancam oleh puak-puak kafir. Maka Allah bagi tahu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu susah hati, diancam, dikhianat, Nabi dulu telah melalui proses, melalui cerita yang sama. Kemudian Allah peringatkan kita tentang kemewahan yang diberikan kepada puak-puak kafir sebagai suatu perhiasan, di mana puak-puak syaitan ini memperhiaskan benda buruk jadi baik, yang baik nampak buruk. Itu permainan syaitan. Na'udzubillah. Maka kita tadabbur ayat-ayat ini, insya-Allah, dengan kita mencari kefahaman yang baik, kefahaman yang jelas, bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita mengenali Allah, bagaimana cara kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan ayat 12. Tengok kepada terjemahan ayat 12, apa yang disebut Allah Ta'ala kepada kita. Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang saleh. Ingat, dua syarat. Nak jadi orang yang masuk ahli syurga, dua syarat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal. Ke mana mereka? Allah Ta'ala nak masuk ke mana? Jannatin, ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, dan sebaliknya, na'udzubillah, walladzina kafaru pula. Kita break setakat itu dulu. Cuba tengok munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat kita ni dengan ayat sebelum. Tengok baliklah awal ayat awal surah yang kita dah baca tu. Allah SWT telah menyatakan dalam ayat yang lepas halal mu'minina wal kafirin, keadaan orang mukmin dan keadaan orang kafir di dunia. Dunia pun beza dah. Orang mukmin sembah Allah, orang kafir sembahan dia lah, apa saja ini disembah. Kemudian bayyana halahum fil akhirah. Allah Ta'ala nyatakan pula keadaan dia di akhirat. Orang mukmin nikmat syurga, orang kafir na'udzubillah. Maka di sini Allah Ta'ala masuk ayat yang pertama ini dimulai dengan
Dengan apa? Dengan sifat orang-orang yang beriman. Mereka akan dimasuk dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahumma ja'alna minha, Allahumma ja'alna minhum, waj'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga, orang yang layak ke syurga Allah, orang yang layak menikmati nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ayat ini dia ada muqabalah. Sebut ahli syurga, dia akan sebut ahli neraka. Na'udzubillah. Wallazina kafaru, dan sebaliknya orang-orang yang kafir, yatamatta'un, mereka menikmati kesenangan dunia. Kita tengok orang kafir nampak happy ya hidup dia. Dia projek dia sana sini jadi belaka. Baru ni kita bising. Bising apa? Tak cukup ayam. Sebab apa? Tokek pengamuk. Makna dia boleh main ekonomi dunia, dia boleh main makan dia masyarakat pun dia boleh main, boleh belaka. Silakan. Allah kata apa? Yatamatta'un, mereka berseronok-seronok menikmati kesenangan dunia, wa ya'kulun, serta mereka makan minum, kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum. Dia tak ada halal, tak ada haram. Bagi dia tak ada logo halal, tak ada. Semua halal kecuali yang beracun, yang boleh memabuk, yang boleh mematikan, itu tak boleh. Tapi ingat mereka senang di dunia ini buat sementara. Para ulama tafsir kata apa? Tele pelajar, ibaratul mufassirin, ulama tafsir menghuraikan kenapa Allah bandingkan orang yang tidak beriman makan minum mereka seperti hayawan. Lesh. Yang pertama, laisa lahum himmatun siwal akli. Kerja dianya cara nak makan. Sama satu perbandingan. Yang kedua, laisa lahum himmatun, mereka tidak ada semangat, tidak ada hemah kecuali nak memenuhkan perut, nak menyelesaikan masalah farad. Mereka tak fikir lagi untuk masa depan. Hayawan-hayawan kita tak mikir masa depan, tak fikir. Sebab itulah kita kata para jemaah sekalian, waktu anda baca tafsir ni murajaah, kita pun tulis kata-kata muhasabahlah diri kita, perjalanan kita ke akhirat furada, walaqad ji'tumuna furada. Furada mana? Seorang-seorang yang akan membawa kita, yang akan ikut kita siapa? Amalan kita. Allahu Akbar. Jadi puak kafir ni dia tak mikir masa depan. Dia kata bagi dia tak ada hidup balik, nak fikir buat apa? Orang fikir-fikir ni kalau benda ada, kalau benda tak ada buat apa nak fikir? Hayawan dia tak mikir masa depan. Dia tanya kambing, fikir nak pergi ke akhirat ke tak? Kambing kata buat mari rumput je, fikir lain tidak ada. Ini main dia. Ketiga, dia kata oleh kerana mereka ini tidak takut kepada azab Allah Azza wa Jalla di akhirat, mereka lupa lalai kepada akhirat, maka samalah dengan hayawan-hayawan yang tidak berfikir kepada akhirat. Wal'iyazubillah. Baiklah Allah, jadi kita manusia ni pun, dengar ni para pelajar, kita manusia ni pun andai kata hidup kita ni duk fikir nak makan minum, nak bini je, samalah kita dengan hayawan. Hayawan tak mikir ke akhirat, kita juga tidak berfikir ke akhirat, maka menjadi kewajipan kepada kita tafakkaru, sentiasa berfikir bagaimana perjalanan kita ke akhirat yang akan pergi seorang-seorang diri. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin dia makan dengan satu perut. Ini ibarat. Wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir dia makan 7 perut. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya kita orang mukmin ni
yang benar-benar beriman, kita makan tu kena fikirlah. Nak sumbat dalam perut ni, yang pertama kita kena fikir halal haram. Yang kedua kita tengok bersih tak bersih. Ta'am, dia panggil halalan tayyiban, baik ke tidak baik, suci tak suci, lazat ke tidak, berkhasiat, kita fikir belakang. Jadi makan jangan banyak lah. Ni makannya teh banyak, tak tahu berapa dia benda. Masya Allah, tabarakallah, duk cara ke makan. Hijau kita makan, jangan. Maka ada cerita dia panjang. Tengok dalam buku sejarah Madinah tu, ana tulis seorang ketua kafir, Sumamah nama dia. Dia ni kena tangkap, kena tawan. Diikat dalam masjid Nabi. Ikat di tiang. Orang bagi dia makan, banyak dia makan. Bagi perah susu, makan. Tak mau masuk Islam, tak mau. Lawan tetap lawan. Kemudian bila Nabi kita tengok, beberapa hari Nabi lepas. Bila lepas dia pergi mandi, dia mari semula masuk Islam. Orang kata pelik lah awak. Waktu orang offer awal-awal lagi nak lepas awak supaya masuk Islam, awak tak mau. Dia kata aku tak nak masuk Islam kerana diikat, ditawan. Tapi sekarang aku bebas, aku masuk Islam kerana pilihan. Allahu Akbar. Maka diberi minum kepada dia minuman, sekali minum kenyang dah. Sebab dia minum dengan bismillah, tidak disertai oleh geng lain. Pelajar-pelajar kita kena ingat, nak makan, nak minum kena baca bismillah, makan tangan kanan, makan yang depan kita dulu. Kalau tidak, member mari makan, kena member. Nama apa member? Syaitan. Dia tumpah sama, kita makan tak kenyang. Auzubillah. Ini bahaya. Baik, Allah Ta'ala sebut kepada kita, wan naru maswal lahum. Dia seronok, dia happy, dia hebat atas dunia ini. Wan naru maswal lahum, sedang neraka lah menjadi tempat tinggal mereka. Na'udzubillah. Happy atas dunia, sengsara di akhirat. Na'udzubillah. Ay wasatakunun naru maskanan lahum yasiruna ilaih. Akan jadi neraka tempat duduk mereka yang mereka akan pergi kepadanya. Wa yastaqiruna fi, mereka kekal dalamnya. Fatunsihim kulla na'imin kanu fi, terlupa habis nikmat yang mereka kecapi di atas dunia ini sudah terlupa. Sebab apa? Mereka telah kehilangan segala nikmat yang ada, yang telah dilalui. Allahu Akbar. Ayat ini para jemaah sekalian ditafsirkan dengan ayat tanda surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 196 dan 197. Surah Ali Imran ayat 196 dan ayat 197. Akhir surah Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah peringatkan, la yaghurrannaka taqallubul, mu jangan terpedaya, jangan terpengaruh, jangan orang panggil terkejut dengan kehebatan puak kafir di atas dunia ini. Mata'un qalil, Allah kata aku beri mata benda yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad, kemudian tempat tinggal mereka neraka jahannam, seburuk-buruk tempat tinggal. Allah na'udzubillah. Baik, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Ali Imran ayat 196-197. Kita berpindah pula kepada ayat 13. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwah min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum. Dan bukan sedikit penduduk-penduduk negeri-negeri yang lebih kuat
dari penduduk negerimu Mekah yang telah memaksamu keluar berhijrah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlaknahum, kami binasakan mereka. Fala nasira lahum, maka tiadalah siapa pun yang dapat membela mereka. Tengok ayat ini para jemaah sekalian, dia panggil munasabatul ayat, susunan ayat. Annahu lamma daraballahu ta'ala masalan lil kafirin, Allah Ta'ala buat bandingan kepada puak kafir dalam ayat 10. Tengok ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirin amsaluha. Ayat 10 dalam surah sama, surah Muhammad ni, ayat lepas dalam sedian dulu. Mana Allah Ta'ala kata berjalan di muka bumi, tengok bagaimana akibat orang yang sombong, yang derhaka zaman dulu, aku binasakan mereka. Maknanya mereka tak mau fikir juga, tak mau tengok juga. Sekali lagi Allah bawa pada ayat kita ni, wa ka'ayyin, puak kafir, mu tak perhati ke? Kamu tak perhati ke? Tengok penduduk negeri yang lebih kuat daripada Quraisy, penduduk apa dia ni, Samud, penduduk kaum Ad di Yaman, kaum Samud di Al-Hijr, di Al-Ula, Madain Saleh sekarang. Mau tak tengok Fir'aun, Nuh di Mesir, kuat-kuat belaka. Kekuatan mereka tak ada faedah, hancur mereka. Maka Allah kata lebih kuat orang dulu nak banding dengan Quraisy. Siapa dia Quraisy? Quraisy ini iaitulah Quraisy yang telah mengeluarkan Nabi sallallahu dari Mekah. Ini dipanggil munasabah dengan musim hijrah sekarang. Kerana bila Nabi kita berdakwah di Mekah, puak kafir Quraisy telah bersidang di parlimen dia. Apa nama parlimen Quraisy? Nama apa? Darun Nadwah. Tulis nama parlimen Quraisy, nama dia Darun Nadwah. Dia bersidang di situ. Kata putus Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam mesti dibunuh. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan sedih. Nabi kita, Allahu Akbar. Tengok dalam sebuah hadis, tulis hadis ni. An Abdullah bin Adi ibn Hamra radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifan 'ala al-Hazwarah. Jemaah yang duduk di Mekah, yang pergi Mekah, yang bawa balik Mekah, ingat malam Nabi, pada hari Nabi nak hijrah, Nabi berada di rumah dia. Mana rumah dia? Di ujung tempat sa'i. Pergi dah Mekah, tengok gambar tak? Sa'i, ujung dekat Marwah, di sana rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Nabi keluar daripada rumah dia, pergi ke Hazwarah. Di mana ke Hazwarah? Hazwarah ni kata ahli sejarah Mekah dekat dengan pintu Bab Ajiyat sekarang. Kita nak mari daripada Hotel Sofwah tu, di tepi istana, pagar istana tu kan, kita masuk pintu mula-mula tu, sebelah pintu Qiamul Aziz, itu Hazwarah. Nabi kita berpaling ke arah Kaabah. Baginda sallallahu bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah, demi Allah, hei Mekah, munalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillahi ilallah, bumi yang sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau aku tidak dihalau keluar oleh penduduk ini, aku tak keluar. Tuan-tuan bayangkan betapa sedihnya Nabi, dihalau keluar oleh anak-anak dia sendiri, dihalau oleh keluarga dia sendiri. Hadis ini akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu wan Nasa'i wa alhamdulillah wa sahahahu jam'un minal ulama.
cerita dia para jemaah boleh tengok dalam buku saya Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Tengok dalam buku tu. Buku apa, buku nama buku? Makkah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Nabi pergi daripada sini, rumah dia Hazwarah, rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar sekarang berada di bawah bangunan besar, bangunan jam lama. Dia panggil bangunan Masyruq Makkah. Orang kampung panggil Hotel Hilton. Itu bahasa orang kampung. Bahasa apa ni rasmi dia panggil Masyruq Makkah Insya' wa Ta'mir. Duduk itu. Kemudian Nabi pergi ke Jabal Sur, bersembunyi di sana dan meneruskan perjalanan ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Allah berkata, "Hei, puak kafir, Quraisy, mu yang duk halau Nabi ni lebih lemah daripada nak banding dengan puak kaum Samud. Mereka lebih kuat, mereka lebih hebat daripada kamu. Maka kami binasakanlah mereka. Maka tiadalah siapa pun yang dapat membela mereka. Ai falan yakul lahum nasirun yansuruhum." Tak ada siapa yang boleh memberi pertolongan kepada puak kafir. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Baik, kita berpindah kepada ayat 14. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Dengan yang demikian, adakah orang-orang yang beriman dan taat yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhannya? Orang beriman, orang yang berpegang kepada dalil daripada Allah melalui ayat-ayat yang dilihat ataupun ayat yang dibaca, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita. Alhamdulillah. Sama seperti orang yang engkar derhaka yang telah diperhiaskan kepadanya oleh syaitan akan kejahatan amalnya sehingga dipandang baik, dan yang telah menurut hawa nafsunya sudah tentu tidak sama. Ayat ini Allah tanya kita. Ayat bentuk tanya tapi berbentuk sindiran dan juga pukulan. Berbentuk sindiran dan pukulan. Tuhan kata apa? Orang yang ada ilmu, berjalan agama dia di bawah basirah, di bawah ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengajar kepada kita ini yang baik, ini yang buruk, ini yang taat, ini yang derhaka, ini yang saleh, ini yang maksiat. Adakah sama dengan orang yang telah dipujuk rayu oleh syaitan? Syaitan memperhiaskan kepada mereka, hias apa? Benda buruk jadi baik. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sayati 'alan nasi zamanun, selagi akan datang suatu masa ke atas manusia ini, orang yang benar dibohongi, pembohong dibenarkan, orang yang baik dianggap buruk, orang yang buruk dianggap baik. Inilah kita tengok puak-puak kafir ini diperhias oleh syaitan. Orang Islam sendiri pun dihias oleh syaitan. Orang yang mengajar, baca Quran, baca tafsir, baca hadis, bersandarkan huraian para ulama salafus salih, dianggap sebagai pemecah belah masyarakat. Orang yang nak bagi hadis palsu, buat mari cerita dongeng, buat mari cerita sanak putus, buat mari cerita sandaran-sandaran daripada apa, ini yang dibela. Sampai buat persidangan sana persidangan sini, nak membela orang yang terang-terang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh kenyataan-kenyataan lebih daripada 20 penyelewengan, tapi masih lagi membela yang menyeleweng. Orang yang menentang dianggap jahat, orang yang nak mempertahankan sunnah Nabi dianggap pemecah belah masyarakat,
Orang yang bawa benda khurafat, benda yang pelik, dianggap sebagai tokoh yang dipuja dan dipuji. Kita kata itulah tazyinus syaitan, kosmetik yang dibuat oleh syaitan untuk merusakkan anak Adam. Wal'iyazubillah. Maka para jemaah sekalian, nak selamat, ikutlah sunnah Nabi SAW. Garis panduan yang sangat baik. Ada orang kata pula, kalau ikut sunnah Nabi, ikut baca Quran yang menjadi menyesat, kita kata bukan Quran sesat, awak tafsir sesat. Dia kita tafsir Quran ikut nafsu, sesat lah. Quran tak ada. Berpegang dengan Nabi sebut dalam khutbatul wada, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang salahnya bukan Quran dan sunnah. Yang salahnya orang itu mahi-mahi duk tafsir Quran. Ikut selera dia, ikut nafsu dia, ini yang rusak. Na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ini ayat yang memberi galakan yang besar. Kalau tak nak lagi, bukan salah ibu mengandung, tapi salah kepala sengit, tak mau berfikir. Allahu Akbar. Tengok ayat 15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Allahu Akbar. Dengar baik-baik. Allah bagi tahu kepada kita apa yang disediakan. Sifat syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Letak nombor. Yang pertama, fiha anharun min ghairi asin. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai kita ni sama ada berwarna kuning macam teh susu, ataupun warna keruh, ataupun warna bau dan macam-macam. Sungai dalam syurga berjernih sejenis-jenihnya. Satu. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu putih. Allahu Akbar, nak minum bila boleh. Yang ketiga, wa anharum min khamril lazzatin lisyaribin. Serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya. Arak atas dunia ni kalau minum mabuk. Bila mabuk tak tahu apa yang dia buat. Saya dengar cerita kawan-kawan kita yang tengok orang mabuk. Dia kata orang besar-besar tu, dia panggil dalam kelab dia, kelab orang besar-besar, minum mabuk, siapa perekat pecah buka seluar kencing, memang hina lah, hina. Kalau ambil gambar live masa tu boleh tengok lah. Allahul musta'an. Tapi arak dari syurga lah, nama arak bukan macam arak yang mabuk, tapi arak yang cukup lazat. Yang keempat, wa anharum min asalim musaffa. Dan beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Sungai madu ni tak ada lagi lilin-lilin, bekas-bekas apa ni, rumah apa nama, lebah, tak ada. Madu, komen. 5. Walahum fiha min kullis samarat. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan. 5 ni sebab apa? Nak lawan dengan ayat 12 tadi, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun. Orang puak kapi atas duduk makan, duduk mentah ke darah, ya kata orang. Kita tunggulah di akhirat. Atas dunia ni terhad, insya-Allah di akhirat macam mana? Jangan duk mikir ke darah tinggi, jangan mikir cimani. Sudah tidak ada di sana. Doktor tidak ada. Doktor masuk syurga, tapi doktor tak ada lagi syurga. InsyaAllah. Doktor yang beriman. Allahu Akbar. Yang besar daripada nak, wa maghfiratum min rabbihim. Dan serta mereka mendapat keredaan Tuhan mereka. Ini yang paling besar sekali. Redha Allah Ta'ala kepada kita, inilah yang kita nak. Yang paling besar sekali redha Allah, bukan redha manusia.
Redha Allah Ta'ala yang paling besar sekali yang kita nak. Tengok dalam hadis wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila as-sama', bila Nabi dibawa naik ke langit, qala ataitu ala nahrin, aku pergi ke tepi sungai, hafatahu qibabul lu'lu' mujawwaf, dia punya tebing sungai itu daripada lu'lu'. Komen. Fakultu ma hadza ya Jibril, apa ni Jibril? Qala hadzal kausar, ini sungai Kausar dalam syurga Allah. Ayat hadis dalam Bukhari. Panjang lagi lah hadis-hadis tentang sungai ni. Wa an Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati bahral ma', dalam syurga ada sungai air, bahral asal, sungai amadu, bahral laban, sungai lautan daripada bahral itu makna lautan daripada susu, bahral khamri, lautan daripada arak, summa tashaqqaqul anhar, kemudian pecah daripadanya sungai-sungai yang mengalir. Hadis ini akhrajahu Tirmizi wal lafzu lahu Ahmad wa sahahahu jam'un minal ulama. Banyak lagi hadis saya tak baca sebab kita nak pergi cepat kepada apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, kan? Maka Allah Ta'ala kata orang yang dapat nikmat yang besar, orang yang dapat nikmat yang besar itu kaman huwa khalidun finnar, adakah orang-orang yang tinggal kekal dalam syurga yang demikian itu keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Wasuqu ma'an hamima, dan diberi minum dari air yang menggelegak, yang mendidih. Faqatta'a am'a'ahum, sehingga menjadikan isi perut mereka hancur terburai. Sudah tentu tidak sama sekali. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami minta perlindungan dengan Allah daripada neraka dan semua perbuatan perkataan yang boleh membawa kita ke neraka, wal iyazubillah. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah ayat yang kita baca pada pagi ini. Alhamdulillah. Sekarang kita berpindah kepada 5 faedah yang kita akan korek, kita akan ambil, petik, kutip, ambil daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Yang pertama, tanda pelajar yang pertama. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tulis pelajar sini. Yang pertama, faedah yang pertama, tapi beberapa poin yang kita kena catat supaya nampak jelas. Amal soleh mesti dibina di atas iman. Amal tanpa iman la faidatah. Tak boleh. Ramai orang yang buat NGO, charity, kebajikan sana sini, tapi dia tidak beriman, maka dia tak boleh ambil pahala. Rugi. Fal munafiqun ya'malun, orang munafik juga beramal. Kadang-kadang ada muncul dia di masjid solat, tapi mereka tidak beriman, la faidata fi. Maka di sini Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wa amilus salihat. Maknanya mesti ada dua, amal, iman dan amal. Amalan tak jadi soleh kecuali dua perkara. Tulis ni pelajar. Amalan tidak menjadi soleh kecuali apabila ada dua perkara. Yang pertama, ikhlas. Kita buat kerana Allah.
Yang kedua, mutaba'atun nabi, ikut hak nabi buat, baru jadi soleh. Kalau hak nabi tak buat, nabi tak ajar, kita reka sendiri, tak jadi. Berhati-hatilah para jemaah sekalian dengan kaedah yang besar ini. Maknanya orang nak masuk syurga dua syarat. Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh. Amalan nak jadi soleh dua syarat pula. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tak ada, tak jadi. Faedah yang kedua, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Puak-puak kafir berseronok-seronok, makan sana makan sini, makan besar makan kecil, sebagaimana hayawan je makan. Kita taklah bandingkan buruk mereka tu macam hayawan, tidak. Jangan pula kata ini menghina agama lain, bukan. Kita nak dari sudut konteks apa yang persamaan di antara mereka. Maka ulama tadabbur kata dilalatun ala anna kasratal aqli min sifatil kufar. Banyak makan itu daripada sifat orang kafir. Buat kafir ni banyak cara makan. Kira makan ni maknanya dipanggil sifat orang kafir. Apa dia? Banyak makan. Jadi kita jangan duk banyak makan sangatlah. Kalau banyak makan tu maknanya sifat orang kafir. Tadi kita dah sebut dalam hadis, orang mukmin makan dengan satu perut, orang kafir makan dengan sab'atu, 7 perut. Siapa dia makan banyak, ini sifat orang bukan Islam. Orang Islam makan sedikit, kita banyak berpuasa insya-Allah. Sebab kerja dia duk makan. Kita pun jangan duk banyak makan, tak apa. Kata orang makan kerana hidup, kita makan kerana hidup, bukan hidup kerana makan. Apa kena makan? Sebab hidup ni kena makan. Kalau tak makan tak boleh. Tapi bukanlah kata aku ni hidup untuk makan. Kita akan ngomong belakang mana ada. Faedah yang ketiga, dalam ayat yang sama, innallaha yudkhilul ladzina amanu, Allah Ta'ala sebut tajri min tahtihal anhar. Kenapa agak banyak sangat bila sebut tentang syurga? Tuhan sebut syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa sungai banyak sangat disebut dalam syurga? Tadi berapa jenis sungai ada? Berapa sungai ada? 4. Air, madu, susu, lagi arak, ada 4 sungai. Please, kenapa? Jawab dia ni. Li'annal anhar yatba'uhu al-asjar. Bila ada air, ada pokok. Wal asjar tatba'uha as-simar. Bila ada pokok, ada buah. Maka daripada buah itulah kita makan, daripada bijirinlah kita hidup. Wali annahu sababu hayatil alam. Alam ni hidup dengan makanan. Makanan mari daripada mana? Mari daripada air. Allahu akbar. Lalu Tuhan buat bandingan, wan naru, api pula sebab-sebab daripada kebinasaan, wal mu'minin walil mu'min alma, mana orang mukmin tu diberi air di bawah, mengalir di bawahnya, maknanya sumber kehidupan duduk pada orang mukmin. Api menjadi sumber kepada kebinasaan. Na'uzubillah. Itu rahsia dia. Kenapa sungai banyak disebut di dalam syurga, dan Quran juga telah mengulang-ulangi syurga. Bila sebut syurga ya, tajri min tahtil anhar, banyak sungai di bawah. Allahu akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga, yang kami akan menikmati semua sungai-sungai yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang keempat, qauluhu ta'ala walladzina kafaru yatamatta'un. Orang kafir berseronok-seronok. Timbul soalan, tanda soalan ni pajak. Khassahum bizikri. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang kafir berseronok-seronok? Ma'anal mu'min aidan lahu tamattu bid dunya. Orang mukmin juga suka. Nah, kita tengok orang mukmin pun banyak juga makan.
Sampai peringkat ada blok nah, ada dia punya channel nah. Channel jalan-jalan cari makan. Betul? Kerja ke makan. Allah, kadang-kadang kita malu. Gi Mekah nak pergi cari haji mabrur pun kawan-kawan duk ajak malam ni makan unta, esok nasi mandi, nusa nasi aib. Macam-macam kita pergi makan. Pakat duk post Facebook pula tu. Malu kita ya Rab. Tapi orang mukmin juga makan. Ya tamattu, kenapa disebut dalam ayat ni ya tamattun puak kafir, tak sebut orang mukmin? Jawab, tulis. Ada jawab berapa jawapan? Jawapan yang pertama, man yakunu lahu mulkun azim. Orang ni ada benda yang besar dia miliki. Lepas tu dia ada benda kecil. Orang tak akan sebut hak kecil, dia sebut hak besar. Faham tidak? Orang ni kita kata dia ada kereta Mercedes, dia ada kereta kancil. Orang tak kata dia ni pemilik kereta kancil ni. Sudah. Hai, dia ni ada kereta Mercedes tu. Oh gitu. Jadi orang mukmin ya tamatta, tapi terkawal, di bawah kawalan. Ada logo halal, ada logo haram. Kita makan terhad, makan dengan SOP bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang halal. Jadi puak kafir gomo belaka. Sebab itulah Allah kata ya tamatta'un, duduk situ. Satu. Jawapan yang kedua, ad-dunya lil mu'mini sijnun. Nabi sebut dunia ni bagi orang mukmin macam penjara. Dunia ni bagi orang mukmin macam penjara, bagi orang kafir macam syurga. Wa may ya'kulu fis sijni la yuqalu innahu yatamatta. Ahli penjara ada makanan dia. Orang duduk penjara ada makanan tak? Ada makanan macam kita duduk asrama juga. Makan pagi ada, sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang ada. Tapi orang tak kata, oh dia tu sedang menikmati hidangan yang sedap dalam penjara. La, penjara lah. Orang tak menikmati dalam penjara. Sama juga orang duduk dalam hospital. Allah makan ni pun tawa. Makan. Berbeza dengan orang duduk dalam dunia dia. Dia makan tu kuat. Itu beza. Kenapa orang kafir disebut ya tamatta, tidak disebut kepada orang yang beriman. Allahu Akbar. Faedah yang kelima, tengok ayat 14. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Adakah orang yang duduk berpegang dengan dalil, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, menurut huraian para ulama yang benar ini, sama seperti orang yang terperangkap dengan perhiasan-perhiasan dunia yang diperangkap oleh perhiasan yang dimain oleh syaitan, mengikut hawa nafsu? Jawabnya tak sama. Maka hari ini para jemaah sekalian, kita kena ingat, syaitan dia guna kosmetik, alat makeup. Itu mainan syaitan. Hak buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Hati-hatilah kita. Dia nak lagakan kita sama-sama orang Islam, dia bawa mari dia create satu tuduhan label, letak atas kepala orang ni. Walaupun kita bercakap dengan Quran, walaupun kita bercakap dengan hadis, walaupun kita nukil pandangan ulama-ulama yang muktabar, qala Syafi'i, qala Malik, qala Nawawi, qala Al-Ghazali rahimahullah, tak boleh pakai. Tapi orang hak dia mari, ini mimpi saya, ini guru cakap, ini macam-macam. Dia jumpa dengan Nabi, mari kapur dia, hebat, ini tokoh wali besar, organisme maya apa tidak, tak apa, bangga. Ada setengah tak saya duk cerita tok guru dia tak semaya jemaah, bangga cerita kepada orang. Tok guru ni dia ada tasbih panjang. Jadi kalau orang nak jumpa dengan dia hollow tasbih. Jadi orang mari pakai sal dengan tasbih, dia karang naik. Bangga benda-benda yang khurafat macam ni. Maka dia telah dijulang sebagai pejuang ahli sunnah. Mereka inilah orang yang benar. Orang yang duduk bawa sunnah Nabi dituduh macam-macam. Kita kata itulah permainan syaitan. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, hati-hati dengan permainan syaitan. Talbisu Iblis. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibn Jauzi, namanya Talbisu Iblis, Belitan Iblis. InsyaAllah kita akan baca. Mudah-mudahan kita hilang daripada perangkap mainan syaitan yang cukup berbahaya. Cukuplah 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat kita ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 16 dalam sidi akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.